pasir ke, simen ke apa ni buat longkang ke. Ada benda-benda yang kita kena pantau juga. Parlimen kita ni, it's a fun place to watch. Pendirian manusia ni berbeza-beza. Kalau iman pun tak boleh diwarisi, ini kan pula parti politik. Oh, politik tak boleh bincang. Mana lah. Dia jarang cakap tak pakai otak. Kita kena ingat, politik ini dia bukan agama. Pantang saya lah bila cerita pasal polisi ni, bila tak cukup engagement. Dia akan memberikan kesan kepada pentadbiran. Bila you rentap semua, you akan disrupt the whole supply chain. Dulu ni ada juga topik-topik yang leaking juga. Bas kita memang Tuhan je tahu bila sampai. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro, episod yang ke-44. Alhamdulillah. Jangan lupa terus follow, like dan share kami di semua platform social media kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify dan juga Apple Podcast. Bersama-sama dengan saya Dr. Fatul Bari dan rakan saya. Saya Wan Agil, Wan Hassan. Tapi tak ada yang untuk kelestarian tadi Selalu dia ada tulis kelestarian tu. Tak ada ini. Terlupa kelestarian. Okay, jangan lupa Agil, kita dalam 2-3 minggu ni Agil, negara kita ditimpa musibah. Banyak negeri-negeri yang ditimpa musibah. Semalam Kuala Lumpur, semalam Lembah Kelang, semalam teruk, banjir, tenggelam. Betul. Akibat daripada hujan yang berterusan daripada pagi sampai ke petang. Dan saya sendiri di negeri Perlis, especially di Kangar, secara spesifiknya Kangar, bahagian saya, yang mana banjir dalam 2 minggu ini, kekerapan berlaku, ada hari naik ada hari turun. Dan sehari 2 ni telah dinyatakan dan dilaporkan oleh Ramalan Kaji Cuaca akan ada air pasang besar. Allahuakbar. Pasal kita sebelah pantai. Kan, Kuala Perlis. Jadi kebimbangan sekiranya air pasang besar disusuli lagi dengan hujan lebat dan memungkinkan, wallahu a'lam, memungkinkan banjir besar lagi di sebelah negeri Perlis dan khususnya Kangar. Jadi kami sekadar laporan je lah. Kita di UMNO bahagian Kangar, alhamdulillah kita telah turun menjantuni semua masa-masa banjir, yang mana sampai laporan kepada kita, kepada UMNO bahagian Kangar, melalui penyelaras kita di setiap DUN, yang mana sampai kita pergi berikan bantuan awal. Itu kadar yang kita mampu lah. Dan saya nak ambil kesempatan ini juga nak rekodkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang telah menyalurkan sumbangan peribadi beliau, dan juga Timbalan Perdana Menteri yang mana telah mengerahkan Danma untuk turun bantu masyarakat di bawah. Okay. Saya tambah sikit lah Dok pasal banjir ni. Of course kita berdoa supaya negara kita selamat. Rakyat-rakyat Malaysia yang terkesan dengan banjir tu, kita doakan supaya dipermudahkan segala urusan, dan kita pun dapat lihat tindakan pantas beberapa agensi kerajaan, termasuklah bomba, Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Tahanan Awam dan sebagainya, yang melakukan dan melaksanakan tugas mereka dengan baik. Saya ada satu yang saya baca laporan berita, kanak-kanak di Tadika, 21 orang paksa berdiri atas meja pasal flash flood. Tiba-tiba dia datang kan. Dia macam kes masa kita persidangan UMNO itu lah. Saya dalam dewan. Tahu-tahu banjir parking kat PWTC tu. Itu macam itulah lajunya air naik. Dan kali ni saya rasa pandangan saya Dok, ini adalah kesan yang paling jelas berkenaan dengan krisis alam sekitar. Krisis climate crisis, climate change. Dan saya ada menghadiri, last week saya menghadiri International Green and Environment Eco Biodiversity ke something like dia. Yang ni cerita pasal energy transition, climate crisis, dan saya diberi peluang oleh MGTC untuk menjadi panel berkenaan dengan alam sekitar, perubahan penggunaan tenaga. Ramai cerita pasal renewable energy, ramai cerita pasal teknologi. Tapi bagi saya, yang saya cakap dan apa yang saya cakap ni agak orang kata mungkin lain daripada yang lain.
Orang cerita pasal teknologi dan sebagainya, saya kata energy transition mahal. It's expensive. Kita nak cerita pasal buat hydrogen, kita cerita pasal solar power generation, kita cerita pasal electric vehicle lah kan. Tapi sebenarnya it just need a policy change. Kita perlukan satu perubahan dasar yang jelas dan menyokong kepada kaedah macam mana kita nak menyelamatkan alam sekitar kita yang makin lama makin teruk. Contohnya macam penggunaan pengangkutan awam, jangan kita jual kereta sebagainya, ataupun keadaan yang mana memerlukan kerajaan memikirkan garis panduan pembangunan yang lebih baik. So benda-benda macam ni yang kita kena buat. Kerajaan kena fokus memelihara hutan-hutan simpan kita, jangan benarkan negeri-negeri membuat pembalakan yang berlebih-berlebihan. Sebab dia kalau hujan di Kuala Lumpur ni kita tahu isu dia apa. Di Kuala Lumpur ni isu dia rapid urbanization. Pembangunan yang tak terkawal dan terlalu laju. Sebab, bila you buat pembangunan, surface tu air tak boleh masuk tanah. Dia akan lalu atas jalan, atas pavement, dan kena pula material-material tu dia bukan yang friendly water. Maksudnya air akan lalu saja. Air tak masuk dalam tanah. Dan dia akanlah jadi, lepas tu disokong pula dengan kita punya sistem peparitan yang teruk. Disokong pula dengan enforcement kita terhadap kawasan-kawasan pembangunan dan construction yang tak begitu baik. Consistent. Ni saya cerita pasal construction waste Diorang ni buang dalam longkang je. Pasir ke, simen ke apa ni buang longkang je. Lebihan pembinaan ni. Jadi banyaklah benda-benda yang saya nampak yang kerajaan kena urus di luar bandar ataupun di negeri-negeri yang bukan di Kuala Lumpur. Selalunya berkaitan dengan sungai yang kadang-kadang dicemari, yang kadang-kadang orang buang pasir dalam sungai, orang buang sampah dalam sungai, pembalakan. Bila pembalakan berlaku, air tak dapat dipegang oleh pokok. Kan, jadi air turun tu yang cerita kepala air lah dan sebagainya. So, kita ada banyak tugas sebagai rakyat Malaysia untuk memastikan kerajaan, terutamanya kerajaan tempatan, menjalankan tanggungjawab mereka supaya kejadian banjir kilat seperti ini tidaklah satu yang normal. Yang saya risau dia jadi satu norma. Itu saya risau. Jadi tugas berat pada YDP, Datuk-Datuk Bandar dan juga Menteri Yang Komeng, YB Yang Komeng. Jadi saya harap benda ni perlu mendapat perhatian serius oleh kerajaan. Sebab kalau kita tak buat, KL lah, saya ambil KL lah bila banjir ni, jam satu hal lah. Jam memang satu hal. Kerosakan harta benda satu hal. Dan ini semua membawa kepada kerugian dari segi produktiviti. Orang tak boleh nak pergi kerja, orang lambat masuk kerja, bisnes tergendala. LRT hari tu di Taman Seri Rampai, di kawasan Melawati tergendala, orang tak boleh nak pergi kerja. Saya duduk dalam kereta 1 jam. 1 jam dalam kereta. Punya teruk. Jadi benda-benda ni membawa kepada productivity loss. And productivity loss ni kalau kita convert dalam monetary value, it can cost us billions. Jadi kita jangan nampak banjir ni banjir rosak harta benda. Tak. Dia rosak harta benda ni satu hal. Rosak kerugian dari segi produktiviti ni pun satu hal. So, kalau kita biarkan benda ni jadi satu norma biasa, maksudnya hujung tahun kita kena expect KL banjir. Dan pening kepala kita. No one is interested to be in KL anymore untuk buat bisnes. Kan? Siapa yang nak buka bisnes dekat KL dah? Pasal apa? Hujung tahun je banjir. Pening kepala. So, Datuk Bandar Baru kita cabarannya besar, tugasnya besar. Terutamanya dari segi mengawal pembangunan di Kuala Lumpur. Yang ni dia kena buat lah. Dan kita dah bagi harapan. Bukan kita bagi harapan, kita mengharapkan. Dengan pengalaman luas Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Maimunah, pengalaman beliau sebagai salah seorang penting dalam UN Habitat. So yang secara pastinya memfokuskan soal SDG sekarang ni, kita ada SDG dan tentunya soal alam sekitar. Antara perkara poin-poin dalam sustainability development punya goals, ada 17 perkara utama tu kan. So antaranya soal environment diberikan penekanan yang serius. So soal climate change, saya rasa Datuk Maimunah orang yang sangat pakar tentangnya.
Jadi keberadaan beliau sebagai mayor di BKL ni kita harapkan perubahan itu berlaku secara serius. Walaupun tentunya perlu mengambil masa. Tetapi setidak-tidaknya perkara yang Agil sebutkan tadi soal enforcement dari sudut memantau pembangunan-pembangunan yang berlaku di dalam KL Kuala Lumpur secara sangat-sangat orang kata apa, banyak pemantauan dan juga enforcement penting untuk mengawal perkara-perkara yang tak diingini seperti ni. Tapi pada masa yang sama nak tambah juga tambah sikit. nak alang-alang pasal apa, Datuk Maimun ni dia orang yang berpengalaman kan. Saya tengoklah ahli lembaga penasihat di BKL ni dah boleh tukar kot. Dah boleh tukar dah ahli lembaga penasihat ni. Saya I'm not a fan of political appointee when it come to local authority ni, Dok. Saya memang tak minat lah. Walaupun kita ahli parti, tapi benda-benda macam ni saya tak minat lah. Kalau tengok dalam ni ini semua tak ada membawa apa-apa added value pun pada DBKL. Apa dia? Siapa dia? Kalau kita tengok ni ahli lembaga penasihat Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Syafiee, Datuk Seri Zuddin, ada ni Datuk Haji Aflin Syauqi pun ada. Doktor ni okey lah kot, saya pun tak kenal. Tapi adalah 2-3 orang kata yang tak payah ada di situ pun tak apa. Saya bukan kata mereka tak layak tak, itu bukan lah. Tapi ini sensitif. Bukan pasal layak tak layak tu tak, itu terpulang pada DBKL untuk menyelesaikan lah. Tapi DBKL is in dire. We need people yang boleh membantu DBKL mengawal dan memajukan Kuala Lumpur. Yang ini penting. Sebab kalau kita tengok pelantikan ahli majlis ni, semua dilantik. Dia bukan ahli majlis, dia bukan macam ahli majlis PBT lain tau, Dok. Dia ahli majlis DBKL ni, dia ahli penasihat. Dia macam board of advisory lah. Board of advisory. So board of advisory ni dia tak ada, it's not strong enough. For me, it's better for them to be board of the city council yang in fact boleh duduk dalam proses kebenaran merancang. Sampai ke level tu. So yang ni saya serah pada PMX lah, pasal DBKL ni bawah Menteri Wilayah Persekutuan, report kepada pejabat Perdana Menteri. Saya serah pada PMX lah untuk decide. And I think it's a good move. Saya tahu ada satu topik yang dibincangkan berkenaan dengan PBT ni. Kita pun tak nak bincang hari ni, kita bincang bila bendanya lebih realistik dan akan mendapat, orang kata, kalau betul-betul nak berlaku dan kita akan bincang. Tapi berkenaan DBKL ni, saya setuju dengan pandangan yang ahli majlis penasihat ni perlu ditukar. Kalau nak kekalkan yang sama ni, make sure that they have enough responsibility, and bukan setakat penasihat lah. Penasihat ni tak ada apa, Dok pun beli penasihat. Dan satu lagi berkenaan dengan SDG ni, saya rasa kita kena make sure, sebab banyak sangat kementerian yang bercerita pasal menyelamatkan alam sekitar. Climate crisis ni diterajui oleh YB Nik Nazmi di bawah kementerian dia. Dan saya tengok banyak juga kementerian lain juga bertanggungjawab, macam Kementerian Pengangkutan, Kementerian digital dan sebagainya. So yang ni pun kita kena make sure that there will be a proper collaboration and cooperation lah di antara agensi-agensi. Kena sync lah, sebab banyak benda tu dalam besar tu. Dalam SDG, dan kemudian dalam SDG pun saya minta supaya agamawan dalam negara pun mula bercakap tentang isu ini. Betul. Sebab SDG under takrifan United Nation ini, kalau dilihat ada benda-benda yang kita kena pantau juga. Contoh soal definition of equality, gender punya equality. So dalam SDG juga. Tapi bagaimana kita nak sesuaikan dengan kita punya perlembagaan dan nilai-nilai. Bukan saja agama Islam semata-mata, tetapi nilai-nilai sebagai rakyat Malaysia, dengan rukun negara kita, dengan perlembagaan kita yang sedia ada. So macam mana kita nak manage benda-benda yang macam tu. Betul. So SDG ni pada saya, dia libat urus semua kementerian-kementerian, mungkin dikepalai, mungkin diterajui oleh kementerian di bawah YB Nik Nazmi. Tapi pada masa yang sama, kementerian-kementerian lain juga perlu terlibat, sebab pecahan 17 goals matlamat ataupun sasaran UN itu dapat dicapai dan dilaksanakan secara menyeluruh. Cuma satu lagi saya nak masuk sikit, bila sebut bab banjir ni, pasal Perlis pun negeri yang selalu banjir juga.
Biasa dengar. Okey, dan Perlis ni pun dia bukan negeri yang bersama dalam dengan kerajaan persekutuan. Perlis bangkang. Di peringkat federal dia negeri bangkang lah. Kerajaan negeri. Negeri lah. Dia SG4. 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 Tapi tak apa. Sekarang ni kalau dilihat agensi kerajaan persekutuan, sama ada JPAM ke, kemudian RELA ke, kemudian apa nama, ICU, NADMA, PDRM, kemudian Jabatan Kebajikan Masyarakat, semua bergerak membantu dalam gerakan banjir. Tapi kerajaan negeri, untuk Perlis lah, saya tak mau kacau negeri lain, saya Perlis, saya melihat dalam konteks negeri Perlis. Kerajaan negeri. Kemudian ada pula yang satu benda, ada salah seorang exco kerajaan negeri letak dalam dia punya page posting dia memohon sumbangan awam, siapa-siapa nak bagi sumbangan untuk nak bagi kepada mangsa banjir. So jadi saya tak rasa benda tu satu benda yang positif. Sepatutnya menggesa kerajaan negeri menzahirkan plan perancangan untuk berhadapan dengan banjir. Apa yang dilakukan sekarang ni itu semuanya adalah agensi kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri Besar sekarang bersama dengan exco kerajaan negeri dan YB setiap DUN belum lagi menzahirkan satu plan perancangan mengurus bencana yang dilihat bakal berterusan dalam mungkin 2-3 minggu akan datang. Jadi itu perkara yang penting. Saya tak nak kata banjir ni akibat daripada HDUT ni. Betul climate change, betul ia ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi persoalannya apa usaha kita? Pasal itu soalan itu dia. Kalau kita nak cerita pasal ni semua ujian Allah Taala, betul lah. Tapi Allah Taala juga bagi saya lah dok itu dia sebagai satu peringatan. Peringatan kepada kita. Kita kena muhasabah pasti. Dan apa nak buat? Nak buat? Sebagai sebuah kerajaan negeri. Tunjuklah something. Jangan ini betul kerajaan pusat pula ada tugasan dia. Kerajaan negeri pun tunjuklah something kepada rakyat di bawah. Betul. Dah dapat jawatan, dapat jadi ahli parlimen, dapat jadi adun, dapat jadi senator. So laksanakan tugas. Ya Allah, saya doakan supaya Dr. Fathul Bari jadi Menteri Besar Perlis yang akan datang. Itu dia. Okey, saya doa tadi dengar ke Allahu Akbar. Okey, jadi sama-sama kita doakan. Kita aminkan doa tu. Amin sama-sama sahabat saya Agil. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi kita akan kembali dalam topik yang tidak senator. Okay. Alright. Selamat. Relax bro.